Rakyat menarik nafas lega apabila harga petrol RON 95 ditawarkan pada kadar subsidi RM1.99 seliter melalui pelaksanaan Budi 95 oleh Kerajaan Madani. Inisiatif ini mula dinikmati penerima sumbangan tunai Rahmah STR hari ini, khususnya golongan B40 bagi membantu mengurangkan kos pengangkutan harian. Saya sangat berterima kasih kepada Kerajaan Madani sebab bagi pengurangan sampai RM9.99 kan. Jadi ia dapat membantu saya dari segi kewangan untuk saya bergerak ke kampus Universiti Malaysia Sabah sejauh 20 km untuk pergi pulang. Jadi bajet petrol tu boleh saya salurkan kepada keperluan lain. Dulu isi minyak rasa berat, sekarang rasa ringan sikit. Terima kasih pada Kerajaan Madani sebab prihatin. Kami sebagai GrabFood, pengguna motor dan rider Panda sangat gembiralah dengan pengumuman itu. Kami pengguna petrol harian, lagipun dengan pengumuman itu kami rasa boleh menampunglah kehidupan hari-harian gitu. Sangat gembira lah sebab akhirnya ada inisiatif yang cukup baik bagi seluruh rakyat Malaysia, dan bagi saya sesuatu yang baharu tu adalah bagaimana kita dapat cara tuntut kita tu dengan menggunakan kad pengenalan. Kita sebagai rakyat Malaysia ni harus menghargailah semua inisiatif-inisiatif yang diberikan oleh kerajaan. Mulai 30 September, semua rakyat Malaysia berumur 16 tahun ke atas dan mempunyai lesen memandu aktif juga layak menikmati harga subsidi RM1.99 seliter. Sabah komited perkasa industri halal antara tumpuan dari negeri di bawah bayu. Bersama dengan Suaran Shah untuk laporan penuh. Silakan Suaran. Baik Sahih, Kerajaan Negeri komited memperkasa industri halal sebagai sektor berpotensi besar menjana ekonomi negeri, sekaligus membuka peluang kepada usahawan tempatan menembusi pasaran antarabangsa. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, industri halal kini berkembang pesat dengan nilai dagangan global mencecah bilion dolar dan menjadi penyumbang utama dalam perdagangan antarabangsa. Justru, semua pihak perlu bekerjasama memperkukuh ekosistem industri halal di Sabah. Demikian ucapan Datuk Haji Ji ketika melancarkan program My Halal Day Sabah 2025 di Wisma Muiz. Ucapan disampaikan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Tambah Datuk Haji Ji, Pejabat Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Tugas-Tugas Khas dengan kerjasama Muiz menyediakan peruntukan RM5,000 kepada usahawan cottage dan mikro. Bantuan disalur dalam bentuk peralatan asas bagi meningkatkan operasi perniagaan. Bagaimanapun, usahawan perlu menyertai kursus pengendalian makanan dalam Islam Kendalian Muiz Halal Hub. Sementara itu, ketika ditemui, Datuk Arifin memberitahu Muiz Halal Hub menjelajah ke seluruh daerah bagi memastikan lebih ramai usahawan kecil mendapat bimbingan untuk memperoleh pensijilan halal. Satu jawatan kuasa khas juga diwujudkan bagi menyelaras bantuan, penguatkuasaan dan program kesedaran halal. Dengan adanya persijilan halal itu akan mudahlah mereka membawa produk mereka bukan saja di negeri Sabah, bukan saja peringkat negara, mungkin di luar negara. Sempena majlis ini, 10 usahawan turut menerima bantuan Geran Usahawan Industri Cottage Mikro. Sebenarnya sijil halal ini sangat membantu kami punya syarikat sebab kenapa dia dapat dapat meyakinkan lagi para pembeli dan bukan saja pembeli di kita punya negeri Sabah tetapi juga di pasaran di luar, pasaran antarabangsa. Pasal setiap kali kami mau masuk yang macam tempat-tempat macam contoh market apa semua, kami tidak dapat masuk pasal diutamakan sijil halal. So that's why aku cuba membesarkan company ini dengan mengambil sijil halal inilah. Sabah terus perkukuh usaha pelihara dan promosi warisan budaya negeri menerusi penganjuran Sabah Fest Extravaganza 2025.
Bertemakan Unity in Diversity, Culture Unites Us, festival ini mengangkat kepelbagaian etnik Sabah ke peringkat antarabangsa, seterusnya menjadi penghubung yang menyatukan masyarakat, pelancong serta komuniti global. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Christina Liew berucap merasmikan festival ini di SICC. Sepanjang 4 minggu penganjuran, festival menampilkan pelbagai persembahan tarian etnik di lokasi tumpuan ramai, termasuk Tamu Minggu Jalan Gaya dan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Datuk Christina mengajak masyarakat untuk menjadi duta budaya dengan mengabadikan detik persembahan dan berkongsi di media sosial sebagai tanda kebanggaan terhadap warisan negeri. Tiada pelajar tercicir lanjutkan pengajian ke IPT. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT turun padang jejaki bakal mahasiswa terutama golongan kurang berkemampuan. Kita target sebenarnya golongan B40, kita jejaki mereka. Kita tidak mahu ada yang mendapat surat tawaran tetapi ibu bapanya tidak tahu maklumat dan menyebabkan ada kadang-kadang tercicir. Datuk Mustafa ditemui selepas menyerahkan surat tawaran IPT kepada bakal mahasiswa di Sepanggar. Program disertai Universiti Teknologi Mara UiTM dan agensi berkaitan bagi memastikan urusan pendaftaran berjalan lancar. 6 bakal pelajar IPT disantuni dalam program ini. Kerana saya sebagai anak sulung, sumbangan ini memberi impak yang besar dalam kehidupan saya dan juga sumbangan hari ini bukan hanya sekadar sumbangan, tapi ia juga sebagai satu amanah dan juga semangat saya untuk berjuang lebih dalam lagi dari dalam dunia pendidikan ini. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih. Sekolah-sekolah di negeri ini digesa menjadikan karnival, bazar dan pameran sebagai program tahunan tetap. Ia bagi memupuk perpaduan serta mengeratkan hubungan antara sekolah dan masyarakat setempat. Program juga platform pelajar terlibat secara langsung dalam penyediaan dan pengurusan, seterusnya membina sikap berdikari. Pihak sekolah juga perlu mengadakan seperti konsep yang sebegini supaya lahirlah anak-anak kita yang inginkan perpaduan diasaskan bermula daripada sekolah lagi, sama ada sekolah rendah dan sekolah menengah. Datuk Muhammad Arif menyuarakan perkara itu selepas menghadiri program Hari Misompuru 2.0 SK Lokyuk Likas. Sambil menyambut baik program ini, beliau menyifatkan ia bukan sahaja menyatukan ibu bapa, pelajar dan guru, malah menjadi wadah perpaduan bermula dari peringkat sekolah. Lembaga Koko Malaysia LKM terus kekal sebagai institusi penting dalam pembangunan komoditi negara. Walaupun berskala kecil berbanding sawit dan getah, Koko memberi nilai besar melalui inovasi, kelestarian dan pasaran eksklusif yang berdaya saing di peringkat global. Pengerusi LKM Datuk Mat Bali Musa menyatakan Koko bukan sahaja penyumbang kepada ekonomi, malah meningkatkan kesejahteraan masyarakat luar bandar serta imej Malaysia sebagai pengeluar koko premium. Katanya, cabaran pasaran dan peraturan antarabangsa bukan penghalang, sebaliknya peluang untuk LKM terus mara dengan tenaga kerja yang berilmu dan berdaya saing. Datuk Mat Bali berucap merasmikan perhimpunan bulanan LKM di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, LKM turut meraihkan persaraan tonggak organisasi iaitu Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan dan Penyelidikan Dr. Ahmad Kamil Jaafar. Hari Cuci Malaysia berlangsung meriah di Tawau. Program yang dijalankan di seluruh negara pada Sabtu terakhir September itu dijayakan masyarakat setempat termasuk pelajar, pertubuhan belia, penjawat awam dan pihak swasta. Adun Apas Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata, ia bukan sekadar acara gotong royong, sebaliknya gerakan nasional yang wajar dijadikan gaya hidup demi kesejahteraan rakyat dan kelestarian alam sekitar. Kita usahakan supaya program ini menjadi program nasional dalam kalender pelancongan negeri Sabah dan juga negara kita, dan sudah pasti kita mengharapkan rakyat dan komuniti yang ada di Tawau ini dapat bersama-sama dengan pihak
berkuasa tempatan khususnya Majlis Perbandaran Tawau untuk memastikan kebersihan sentiasa terjaga dan terpelihara. Dato' Nizam yang juga pembantu menteri kepada Ketua Menteri menegaskan pentingnya memperkukuh imej Tawau sebagai bandar pelancongan sejajar dengan perancangan menaik taraf lapangan terbang Tawau. Program Bulan Dakwah Anjuran Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia berjaya dilaksana di seluruh negeri. Program bermula Julai lalu itu mendapat sambutan masyarakat pelbagai kaum. Penganjuran program seiring konsep Madani yang mengangkat nilai kasih sayang, toleransi dan perpaduan sebagai asas memperkukuh keharmonian hidup masyarakat berbilang kaum. Sambutan sangat baik sekali sebab kita bawa program-program kita ke Tawau baru ini pun lebih 3,000 orang yang hadir. Kita di Sempurna pun lebih 1,000 orang hadir. Kemudian kita bawa ke beberapa tempat pun cuma kita yang limit dia punya kehadiran lah. Kalau kita bawa terbuka mungkin lagi besar. Kerana kita lebih fokus kepada tempat-tempat secara imbas dan bersahaja. Program ini turut menampilkan penceramah jemputan. Gesaan Perdana Menteri agar baik pulih kerosakan infrastruktur akibat bencana dipercepat terus disambut baik. Warga Bandar Kota Kinabalu menyifatkan tindakan itu bukti keprihatinan kerajaan bela nasib rakyat terjejas. Pengumuman kalau daripada PMS kita yakin benda tu okey, kita tahu ada kebaikan untuk rakyat. Cuma dalam erti kata secara penyampaian ke bawah itulah yang kita perlu tengok betul-betul supaya betul-betul sampai dan terjadi. Itulah yang penting. Sambut baiklah sebab kita juga sudah tahu yang baru-baru ini kan banyak kejadian banjir yang berlaku. Jadi dengan adanya bantuan ni memang membawa sangat baguslah untuk mereka yang terkesan. Jadi rasanya kalau ada bantuan yang lagi cepat yang macam seperti ini yang PMX salurkan begini, dia memang lagi baguslah. Baik saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kita kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Silakan Sahi. Baik Soran, terima kasih.